Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin wahdina ila sawa'as sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini di antara jam 3 hingga 4 kita nak membaca hadis-hadis, sabdaan-sabdaan junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis yang terkenal, iaitu Jami' ataupun Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita sedang berada pada tajuk besar berkenaan tentang al-ahkam, adab-adab, syarat-syarat seseorang qadi dalam nak membuat keputusan. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-39 tentang permasalahan babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang, man zara'a, seseorang yang bercucuk tanam fi ardi qaumin, pada tanah milik sesuatu kaum, bighairi iznihim, tanpa izin mereka. Apa hukum dia? Kalaulah seseorang itu dia bercucuk tanam tetapi tanah tersebut adalah milik orang lain tanpa izin mereka, maka ini adalah hadis-hadis yang bakal dibawakan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Riwayat 1351. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Syariq bin Abdullah An-Nakhai an Abi Ishaq an Atha an Rafi' ibn Khadij, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zara'a, barang siapa meletakkan benih ataupun bercucuk tanam, fi ardi qaumin, pada sesuatu tanah milik sesuatu kaum, namun bighairi iznihim, tanpa izin daripada mereka, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lahu, maka tidak ada untuknya, minaz zar'i, daripada hasil tanaman, syai'un, sedikit pun. Dia takkan dapat apa-apa daripada hasil tanaman tersebut. Walahu, dan untuk dia yang telah bersusah payah tanam, nafaqatuh, hanyalah upah untuk bercucuk tanam. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, ay ujratu amalih, dia hanya akan dapat, sebab tanah tu bukan milik dia pun. Dan pada waktu tu bila dia bercucuk tanam, maka dia dapatlah upah selama beberapa minggu, beberapa bulan yang pada waktu itu dia siram, baja, masukkan benih dalam tanah dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Jom kita lihat kepada apa Sahara baris yang pertama, nafaqatuh ay ujratu amalih. Orang yang menceroboh tanah orang lain, dia tak dapat apa-apa daripada tanaman tadi, dia sekadar mendapat pada waktu itu upah di atas penat lelah dan usahanya. Ay ma hasala minaz zar'i, apa-apa yang ada daripada hasil tanaman tersebut, mengikut fiqh dan sabdaan Nabi, yakunu li sahibil ardi, adalah milik tuan tanah, walaysa li sahibil badri, dan tidak ada apa-apa untuk pemilik benih yang telah menceroboh tanah orang lain kecuali pada waktu itu benihnya. Dan inilah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Maka tak ada apa-apa, tanah tersebut milik orang lain, kenapa dia menceroboh? Maka dia tak boleh ambil apa-apa hasil tanaman daripada apa yang telah ditanam. Dan zaman kita banyak
orang yang menceroboh tanah orang lain, menanam dengan pelbagai tanaman, dengan pelbagai pokok, maka kalaulah ikut sabdaan Nabi, dia tak boleh dapat apa-apa walaupun bertahun-tahun dia tanam, kerana itu bukan tanah milik dia. Dan pada waktu itu segala apa yang dia usahakan pada waktu itu adalah haram dan bukan milik dia pun, untuk dia jual, untuk dia pada waktu itu jual, makan, import dan sebagainya. Maka sabda Nabi, dia tidak dapat apa-apa kecuali upah daripada hasil usahanya. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abu Ishaq, kecuali daripada sanad ini daripada periwayatan Syarik bin Abdullah, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Kata Imam Tirmizi, dan aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis yang kita baca tadi, maka beliau telah berkata, huwa hadithun hasan, ianya adalah hadis yang hasan. Waqala, dan beliau berkata, aku tidak mengetahui riwayat ini daripada hadis Abu Ishaq kecuali daripada periwayatan Syarik. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari lagi, haddathana Ma'qil bin Malik al-Basri qala haddathana Uqbah bin al-Asami an Ata'i an Rafi' bin Khadij an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama. Bab yang ke-30, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fin nuhli, pada memberi hadiah, wa taswiyati, dan berlaku sama rata, bainal walad, di antara anak-anak. Tidak boleh seorang ayah dia melebihkan anak berbanding anak yang lain daripada sudut layanan. Walaupun daripada sudut hati dan cinta, maka itu tidak ada sesiapa yang mampu. Namun daripada sudut hadiah, maka pada waktu itu tidak sepatutnya dan tidak boleh. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 1352. An-Nuhul maksudnya memberi hadiah. Riwayat 1352. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali wa Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi al-ma'na wahid. Qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Humaid bin Abdul Rahman wa an Muhammad bin Nu'man bin Bashir yuhadditsan. Mereka berdua, iaitu Nu'man bin Bashir dan juga Humaid bin Abdul Rahman, telah Muhammad bin Nu'man dan juga Humaid bin Abdul Rahman, kedua-duanya telah meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ayah kepada Nu'man bin Bashir, nahala, apa maksud nahala? Telah memberi hadiah. Boleh gariskan pada sahara, pada baris yang ketiga, ay al-atiyah wal hibah ibtida'an min ghairi iwadin wal istihqaq, maka memberi hadiah. Maka ayahnya telah memberi hadiah kepadanya. Apa hadiahnya? Gulaman, seorang hamba, yang mana zaman tersebut mahal nak memberi hamba. Maka dia telah berjumpa dengan Nabi SAW, yushiduhu, untuk menjadikan Nabi sebagai saksi bahawa adakah betul apa yang dia buat. Maka Nabi bertanya, akulah, adakah tiap-tiap waladika, anak kamu, qad nahaltahu, kamu telah berikan hadiah hamba seperti mana kamu telah berikan kepada Nu'man ini? Qala la, maka ayahnya berkata tidak. Qal, maka sabda Nabi, fardudhu, maka ambillah balik hadiah tersebut. Maka daripada sini Nabi mendidik tidak boleh untuk memberikan hadiah tanpa anak lain tidak dapat, dan tidak boleh pada waktu itu menunjukkan kasih kepada seorang anak berbanding dengan yang lain, maka itu boleh membawa kepada cemburu, dengki di antara adik-beradik yang lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Nu'man bin Bashir, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, yastahibbun, mereka menyukai untuk berlaku adil di antara anak-anak. Hatta qala, sehingga telah berkata sebahagian daripada mereka, yusawi, hendaklah berlaku adil, baina waladihi, di antara anak-anak, hatta, sehingga fil qublah, dalam mencium. Kalaulah kita cium seorang anak, pastikan cium semua anak. Kalaulah pada waktu itu kita peluk seorang anak, pasti kita peluk anak yang lain. Wa qala ba'dahum, sebahagian yang lain telah berkata, yusawi, hendaklah berlaku adil baina waladihi, di antara anak-anak, fin nuhli wal atiyah, dalam pemberian hadiah.
sama ada lelaki dan perempuan, sawaun, kedua-duanya adalah sama. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Sebahagian yang lain daripada para ulama telah berkata, at-taswiyah, berlaku adil di antara anak-anak, ayyuta, bahawa memberi az-zakaru, anak lelaki, misla hazzil unsain, 2 kali ganda daripada anak perempuan, sama seperti mana pembahagian harta pusaka. Dan ini pula adalah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuwayh rahimahullah. Maka kata Imam Ahmad, maksud berlaku adil, anak perempuan dapat 1, anak lelaki dapat 2, seperti mana dalam pembahagian harta pusaka. Namun ini adalah pandangan Imam Ahmad secara berasingan. Bab yang ke-31, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang syuf'ah, berkenaan tentang syuf'ah. Apakah itu syuf'ah? Syuf'ah adalah tuntutan daripada rakan kongsi. Tuntutan daripada rakan kongsi mengikut majoriti para ulama, dan ianya adalah tuntutan daripada jiran tetangga juga menurut Imam Abu Hanifah. Tuntutan apa? Tuntutan kalaulah seseorang itu nak menjual rumah dia, tanah dia ataupun bahagian dia, maka dia perlu tawarkan kepada rakan kongsi terlebih dahulu. Kalaulah rakan kongsi tersebut nak beli, kalaulah rakan kongsi tersebut tak nak beli, maka barulah ditawarkan kepada orang lain. Sebab kadang-kadang rakan kongsi tersebut tak selesa nak berkongsi dengan orang lain. Maka tuntutan syuf'ah dalam mengikut majoriti para ulama hanya ada pada rakan kongsi sahaja. Dan Imam Abu Hanifah menyebut tuntutan syuf'ah ada juga pada hak kejiranan. Bila seorang jiran nak menjual rumah dia ataupun tanah dia ataupun aset dia, dia kena pada waktu itu tawarkan terlebih dahulu kepada jiran dan orang yang pada waktu itu berdekatan dengan dia. Sebab kadang-kadang orang baru, maka orang di situ tidak selesa dan sebagainya. Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Asy-syuf'atu inda Abi Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, syuf'ah imma fi nafsil mabi', pada barang jualan yang sama, au fi haqqil mabi', ataupun pada hak yang boleh dituntut daripada barang jualan tersebut, au fi haqqil jiwar, ataupun disebabkan hak kejiranan. Lalu hanya Imam Abu Hanifah sahaja yang ada pandangan tentang hakul jiwar. Wa khalafa, dan beliau telah berbeza pendapat dengan para ulama Hijaz pada perkara yang ketiga, hakul jiwar. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad kata tidak ada tuntutan syuf'ah. Tuntutan syuf'ah hanya pada rakan kongsi sahaja. Ini adalah yang kita bakal baca hadis-hadisnya sebentar lagi. Sebab itu lihat kepada Syaikha pada baris yang terakhir, fil mas'alati khilaf, ada pelbagai pendapat dan percenggahan. Berkata sebahagian syuf'ah hanya ada pada rakan kongsi sahaja. Kemudian muka surat sebelah Syaikha berkata Imam Abu Hanifah, syuf'ah ada tuntutannya untuk rakan kongsi, wal jar, dan juga untuk hak jiran. Jom kita lihat riwayat yang ke-1353. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Ismail bin Ulayyah an Sa'idin an Qatadah anil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu. Daripada Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jarud dar, jiran pemilik tanah, ahaqqu bid-dar, adalah lebih berhak untuk ditawarkan tanah. Lalu kalaulah contoh kita nak jual tanah, nak jual rumah, nak jual aset, nak jual bangunan dan sebagainya, maka dalam Islam sunnahnya kita tawarkan terlebih dahulu kepada jiran, kepada orang yang kita ada kongsi dengan. Itu adalah sunnahnya. Dan kalaulah kita tak buat begitu, maka pada waktu itu mereka boleh tuntut untuk dibatalkan perjanjian tersebut mengikut hak Islam, undang-undang Islam. Sebab kadang-kadang mereka tak selesa dengan penjual yang baru dan mereka pun ada duit nak beli dan sebagainya. Tapi yang bab ke-31 ini
Nanti kita akan baca. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Syarid, Abu Rafiq dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis Samurah adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Isa bin Yunus daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama. Wa ruwiya, dan diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Samurah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sahih, dan periwayatan yang lebih sahih di sisi ahli ilmu adalah hadis Al-Hasanul Basri daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhum. Wala na'rifu, kata Imam Tirmizi, dan kami tidak mengetahui periwayatan Qatadah daripada Anas kecuali daripada periwayatan Isa bin Yunus, dan hadis Abdullah bin Abdul Rahman At-Taifi daripada Ammar bin Syarid daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab ini adalah hadis yang hasan. Warawah, dan telah meriwayatkan Ibrahim bin Maisarah daripada Ammar bin Syarid daripada Abu Rafiq daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, kilal hadithain, kedua-dua hadis, iaitu riwayat daripada Ammar bin Syarid dan juga riwayat daripada Abu Rafiq, kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Bab yang ke-32, babu ma jaa fi syuf'ati lil ghaib. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan tuntutan syuf'ah pada orang yang ghaib. Katakanlah kita nak jual rumah dan kita nak jual tanah ataupun aset, dan pada waktu itu rakan kongsi kita tak ada. Rakan kongsi zaman dulu tak ada telefon dan sebagainya, rakan kongsi tak ada. Ataupun kalau ikut Imam Abu Hanifah, pada waktu itu jiran, maka jiran tu tak ada dan kita pergi jual. Lalu kalaulah pada waktu itu rakan kongsi ataupun jiran tersebut balik, dia boleh buat tuntutan untuk dibatalkan jualan tadi, dan pada waktu itu dijualkan pada harga tersebut kepada dia, sebab dia yang lebih berhak untuk membeli daripada orang yang luar. Maka kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tuntutan syuf'ah pada rakan kongsi ataupun jiran yang ghaib. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, lil ghaibi haqqu syuf'ah, untuk orang yang ghaib dia tetap ada tuntutan hak syuf'ah apabila pada waktu itu dia datang. Okey, jom kita lihat riwayat 1354. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Khalid bin Abdullah al-Wasiti an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Ata'in an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jaru, jiran, ahaqu, lebih berhak, bi syuf'atihi, untuk menuntut akan tuntutan syuf'ah dia. Apakah maksud syuf'ah? Pada waktu itu untuk dia mendapat membeli tanah, bangunan, rumah tersebut. Yuntazaru bihi, ditunggu akan kehadirannya. Wa in kana ghaibah, walaupun dia adalah ghaib. Idza kana tariquhuma, selagi mana jalan untuk sampai ke tempat tersebut masih satu. Tapi sebahagian ulama menyebut, kalaulah dah dibahagikan jalan, dibuat jalan dan dibahagikan bahagian, maka gugurlah tuntutan syuf'ah. Ada mengatakan masih tidak gugur. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan kami tidak mengetahui seorang pun yang telah meriwayatkan hadis ini selain perawi yang bernama Abdul Malik bin Abi Sulaiman daripada Ata' daripada Jabir radhiyallahu anhum. Waqad takallama, dan sungguh telah berbahas Syu'bah berkenaan perawi yang bernama Abdul Malik bin Sulaiman min ajli, daripada sebab hadzal hadis ini. Dan Abdul Malik huwa thiqatun, beliau seorang yang thiqah, ma'munun, dipercayai di sisi ulama hadis. Wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui seorang pun takallama yang mempersoalkan berkenaan beliau kecuali Syu'bah, itu pun daripada sudut hadis ini. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Waqi' daripada Syu'bah daripada Abdul Malik akan hadis ini. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak daripada Sufyan Ats-Tsauri, beliau telah berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman mizanun, yakni fil ilm, adalah umpama neraca di dalam ilmu. Maksudnya hanya melalui beliau dapat dikenal riwayat yang elok dan riwayat yang tidak elok.
Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, sesungguhnya seseorang itu lebih berhak untuk menuntut syuf'ah walaupun dia ghaib ketika mana waktu jual beli. Fa idza qadima, maka apabila dia telah datang, falahu syuf'ah, maka adalah untuknya hak menuntut syuf'ah. Wa in tatawala, walaupun telah berlalu waktu yang lama, zalika, untuk perkara tersebut. Maka ini berkenaan tentang tuntutan syuf'ah. Tuntutan untuk menggabungkan apa yang telah dijual kepada milik dia, kerana dia adalah rakan kongsi ataupun kerana dia adalah jiran yang terdekat. Bab yang ke-33, maka dibawakan tajuk oleh Imam Tirmizi, kalaulah sempadan telah dibahagikan, kalaulah jalan untuk masuk ke tanah tadi telah diasingkan, maka gugurlah tuntutan syuf'ah daripada rakan kongsi ataupun jiran. Tapi Imam Abu Hanifah kata tetap tak gugur. Bab pada hadis yang telah datang, idza huddatil hudud, apabila sempadan telah dibahagikan, wa waqa'at, dan telah terpisah, as-sihamu, bahagian, fala syuf'ata, maka tidak lagi boleh dituntut syuf'ah. Riwayat yang ke-1355. Faham ke syuf'ah ni apa? Riwayat 1355. Wa bi ilahi qala hadatsana Abd ibn Hubayd qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza, apabila, waqa'atil hudud, waqa'at ay kusimat, telah dibahagikan persempadanan, ini adalah milik rakan kongsi, ini adalah milik pembeli. Wasurifat, dan telah diasingkan at-turuq, jalan, maka kata sabda Nabi SAW, fala syuf'ata, maka tidak ada lagi syuf'ah. Gugurlah tuntutan syuf'ah sebab pada waktu itu telah dibahagi-bahagikan. Namun Imam Abu Hanifah kata tetap ada. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian mereka secara mursal daripada Abu Salamah daripada Nabi SAW. Wal amalu, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Minhum, antara mereka adalah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan inilah pandangan sebahagian daripada para fuqaha tabi'in seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan selainnya. Dan inilah juga pendapat para ulama Madinah, antaranya adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Malik bin Anas, dan inilah juga pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, la yarawna syuf'ah, mereka berpandangan tidak lagi boleh menuntut syuf'ah illa lil khalid, kecuali hanya untuk rakan kongsi sahaja. Wala yarawna, dan tidak boleh untuk jiran menuntut syuf'ah idza lam yakun khalita, apabila mereka ini bukan rakan kongsi. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik dan majoriti para ulama menolak tidak ada syuf'ah untuk jiran. Yang ada syuf'ah hanya untuk rakan kongsi sahaja. Apakah maksud syuf'ah? Tuntutan daripada rakan kongsi untuk dia yang ditawarkan pembelian, dan kalaulah telah dijual, dia boleh minta kepada mahkamah untuk batalkan, dan dia yang pada waktu itu bayar seperti mana pembeli telah bayar. Maka itu syuf'ah. Waqala, dan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka berkata, asy-syuf'atu lil jar, ada tuntutan syuf'ah untuk jiran. Wahtaju, dan mereka telah berdalil dengan hadis marfu' daripada Nabi SAW di mana baginda bersabda yang kita baru baca tadi. Jaruddar, jiran kepada rumah ataupun tanah, ahakku, adalah lebih berhak untuk mendapatkan rumah dan tanah tersebut. Waqala, dan Nabi bersabda, al-jar, jiran, ahakku, lebih berhak, bisaqabihi, kerana dekatnya dia. Saqab maksudnya adalah al-qurbu wal mulasaqah, kerana dekatnya dia. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan para ulama Kufah termasuk Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala.
Bab yang ke-34 berkenaan tentang hadis syuf'ah ada pada semua benda, tetapi ini sebenarnya tidak diamalkan oleh majoriti para ulama. Bab yang ke-34, riwayat 1356. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Abi Hamzah As-Sukkari an Abdul Aziz bin Rufai an Ibni Abi Mulaika an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyariku, rakan kongsi, syafi' adalah mempunyai tuntutan syuf'ah. Wa syuf'atu, dan boleh membuat tuntutan syuf'ah fi kulli syai', pada segala sesuatu. Adakah betul begitu? Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, para ulama majoriti bersepakat la syuf'ata, tidak ada syuf'ah fil manqulat, pada benda-benda yang boleh dipindahkan. Tak ada syuf'ah pada kereta, tak ada syuf'ah pada waktu itu pada apa-apa yang boleh dipindahkan. Sebab itu kata para ulama, maksud sabdaan Nabi asyuf'atu fi kulli syai', syuf'ah ada pada setiap benda, ai min ghairil manqulat, benda yang tak boleh dipindahkan. Maka ada tuntutan syuf'ah pada rumah, pada tanah, pada bangunan, pada binaan, pada apa pun, maka pada waktu itu adanya tuntutan syuf'ah. Cumanya pada zaman kita dan kemudian pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyarakat kita, benda ini tak diambil kira. Orang pada waktu itu tak tahu dia sebagai rakan kongsi, dia yang lebih berhak untuk membeli. Ataupun kalau ikut pandangan Ibu Abu Hanifah, dia sebagai jiran, dia yang paling berhak untuk ditawarkan terlebih dahulu akan rumah, tempat ataupun binaan tersebut. Okey, hadis ini kami tidak mengetahuinya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada periwayatan hadis Abu Hamzah As-Sukkari, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang hadis ini, daripada Abdul Aziz bin Rufai, daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Nabi SAW secara mursal. Apakah maksud mursal? Perawi yang daripada kalangan tabi'in tidak menyebutkan nama sahabat, mereka terus sebut Nabi SAW. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hadha asah, kata Imam Tirmizi, riwayat secara mursal lebih sahih sanadnya berbanding riwayat secara terus. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash an Abdul Aziz bin Rufai an Ibni Abi Mulaikah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, riwayat yang lebih kurang sama dengan makna yang lebih kurang sama. Walaisa, dan tidak ada dalam periwayatan tersebut daripada Abdullah bin Abbas, dan beginilah telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada Abdul Aziz bin Rufai, riwayat yang lebih kurang sama, tidak ada padanya periwayatan daripada Abdullah bin Abbas. Wahadha, dan ini adalah lebih sahih daripada hadis Abu Hamzah, dan Abu Hamzah seorang yang thiqah, yumkinu an yakuna, kemungkinan berlakunya kesilapan daripada perawi selain daripada Abu Hamzah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abdul Aziz bin Rufai an Ibni Abi Mulaikah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, hadis yang lebih kurang sama seperti hadis Abu Bakar bin Ayyash. Telah berkata majoriti ahli ilmu, innama, hanya senya syuf'ah itu ada fiddur, pada rumah, wal ardin, dan tanah. Walam yarau, dan mereka tidak berpandangan adanya tuntutan syuf'ah fi kulli syai', pada setiap benda, hatta benda yang bukan yang boleh berubah, yang maksudnya boleh bergerak dan sebagainya. Namun ada, kata Imam Tirmizi, telah berkata sebahagian ahli ilmu, asyuf'atu fi kulli syai', syuf'ah ada pada setiap benda, bukan hanya benda yang aset, bangunan, tanah sahaja. Namun kata Imam Tirmizi, pendapat pertama adalah lebih sahih, iaitu syuf'ah hanya ada pada binaan dan juga tanah. Bab yang ke-35 berkenaan tentang menjumpai barang yang hilang, dikenali sebagai luqtah. Luqtah bermaksud pada waktu itu menjumpai barang yang hilang. Okey. Maka kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang luqtah. Luqtah barang yang hilang. Laqit pada waktu itu dengan ya adalah orang yang hilang, budak yang hilang. Wadalatil ibil, dan hilangnya
unta yang hilang dan juga kambing yang hilang. Maka kalaulah pada waktu itu ada unta dan kambing yang hilang, yang sesat, ada orang jumpa, apa yang patut mereka buat? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, kata para ulama, wahiyya fil istilah al-malu dha'i, harta yang hilang daripada tuannya, yaltaqituhu, lalu diambil oleh orang lain. Maka apa dia kena buat? Dia kena umumkan selama setahun. Kalaulah barang tersebut sangat berharga, dia kena umumkan selama 3 tahun siapakah pemilik barang tersebut. Riwayat 1357. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Yazid bin Harun wa Abdullah bin Numair an Sufyan an Salamah bin Kuhail an Suwaid bin Ghafalah qala, daripada Suwaid bin Ghafalah beliau berkata, kharajtu, aku telah keluar bersama dengan Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah. Fawajadtu, maka kata Suwaid bin Ghafalah, aku telah menjumpai sauta, satu tali cambuk yang digunakan untuk menggerakkan binatang, tali cambuk. Maka telah berkata Ibnu Numair dalam hadisnya, faltaqattu, maka aku telah mengambil tali cambuk tersebut. Qala, maka kedua sahabat aku yang bernama Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah, mereka berkata, da'hu, tinggalkan, jangan ambil. Fakultu, maka aku berkata, la ada'uhu, aku tidak akan meninggalkannya dimakan oleh binatang buas. La akhudanna, pasti dan pasti aku akan mengambilnya, fala astamti'anna bih, supaya aku boleh mengambil manfaat dengannya. Faqadimtu, maka aku telah bertemu dengan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu, lalu aku telah bertanya kepadanya an zalika, tentang apa yang telah berlaku. Wa haddathtuhu, dan aku telah menceritakan kepadanya al-hadis, keseluruhan kisah. Faqala, maka berkatalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ahsanta, engkau telah berlaku baik. Wajadtu, aku juga telah menjumpai pada zaman Nabi SAW, kata Ubay bin Ka'ab, surratan, satu karung, fiha, di dalam karung tersebut berisi mi'atu dinar, 100 dinar. 100 dinar zaman kita lebih kurang 120,000 ke atas. Maka dia telah jumpa 100 dinar. 100 dinar. Allahumma salli, qala, maka berkata Ubay bin Ka'ab, maka fa'ataituhu biha, aku telah membawa karung berisi 100 dinar tadi, dan Nabi telah, kepada Nabi, maka Nabi telah bersabda, arifha, buatlah pengumuman berkenaan tentang ini selama setahun. Fa'arraftuha, maka aku pun telah buat pengumuman selama setahun. Fama ajidu, maka aku tidak mendapati man ya'rifuha, ada orang yang mengetahui tentangnya. Thumma ataitu, kemudian sekali lagi aku bawa jumpa kepada Nabi selepas setahun. Maka sabda Nabi lagi, arifha, buatlah pengumuman selama setahun. Yang kedua, maka aku telah membuat pengumuman selama setahun. Kemudian aku datang lagi kepada Nabi, maka sabda Nabi, arifha, buatlah pengumuman lagi, haulan akhar, untuk setahun yang ketiga. Waqala, kemudian sabda Nabi, ahsi, bila dah cukup setahun yang ketiga, maka kirakanlah iddataha, berapakah jumlah bilangan duitnya. Wa wi'aaha, ingatlah bekas dia. Wa wikaaha, ingatlah tali yang mengikatnya. Fa idza jaa, maka katakanlah apabila telah datang talibuha, orang yang mencarinya, fa akhbaraka, lalu mereka mengkhabarkan kepada kamu, bi'iddatiha, dengan jumlah barang yang hilang, wa wi'aaha, dengan bekas, wa wikaaha, dengan penutupnya, fadfa'ha ilaihi, maka hendaklah kamu serahkan kepadanya, wa illa, dan kalaulah tidak ada sesiapa yang datang, fastamti', maka ambillah manfaat dengannya. Maka daripada luqtah ini kita belajar, kalaulah benda tersebut pada waktu itu kurang 1 dinar, tak perlu sampai setahun, nanti kita belajar. Tapi kalaulah benda itu sangat-sangat berharga, maka riwayat tadi menunjukkan sampai setahun Nabi suruh war-warkan, umumkan. Tetapi kalaulah pada waktu itu minima setahun, war-warkan pun telah mencukupi. Dan bila telah war-warkan setahun, maka barang tadi boleh menjadi milik kita. Bukan menjadi milik kita, kita boleh guna. Kalaulah katakan lepas itu tuan dia datang balik, maka kita wajib dan kita mesti untuk gantikan barang tersebut kepada tuan dia. Maka ini adalah amanah sebenarnya. Riwayat 1358.
Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW anil luqtah, tentang mengambil barang yang hilang. Maka sabda Nabi, arifha, buatlah pengumuman selama setahun, thumma a'rif, kemudian ingatlah, wika'aha, pada waktu itu bekasnya, wika'aha, talinya, wa wika' maksudnya tali, wa wi'a'aha, dan bekasnya, wa ifasaha, dan penutupnya. Maka ingat pada waktu itu semua yang berkaitan dengan barang ini. Lalu kalaulah tuan dia datang, kita tahu tuan dia berkata benar. Summastanfiq, kemudian belanjakanlah biha, daripada barang tersebut setelah setahun. Fa in jaa, maka kalaulah datang selepas itu rabbuha, tuannya, fa addiha, maka hendaklah kamu tunaikan balik ilaihi, kepada tuannya. Daripada sini kata para ulama, ini menjadi dalil bahawa tuan dia masih tetap memiliki barang tersebut. Cuma orang ini telah diberikan kelonggaran untuk syariat, oleh syariat, untuk menggunakan sebagai penjaga amanah. Kalau tuan dia datang, maka pada waktu itu kena pulangkan. Kalaulah tuan dia tak datang, maka tak perlu nak ganti kepada sesiapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala, maka telah berkata pada waktu itu lelaki ini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana pula kalau kami menjumpai kambing yang sesat, dalah, sesat. Sesat maksudnya bukanlah dia ikut ajaran sesat. Sesat maksudnya dia terpisah daripada kawan-kawan dia bersendirian. Maka sabda Nabi, khudha, ambillah dia, fa innama hiya laka, kerana sesungguhnya dia sama, kalau kamu ambil adalah milik kamu, ataupun kalau kamu tak ambil, orang lain akan ambil, au lidhibi, ataupun kalau tak ada sesiapa yang ambil, maka serigala akan makan dia. Maka lelaki ni bertanya lagi, wahai utusan Allah, kalau unta pula, unta macam mana? Kalaulah kami jumpa unta yang sesat. Maka kata perawi, faghadibah, Nabi SAW telah marah sehingga kemerahan pipi baginda, awih marra, ataupun merah wajah baginda. Kemudian sabda Nabi, malaka walaha, kenapa kamu nak kisah tentang unta? Unta tu kan kuat, unta tu besar, kenapa nak kisah tentang unta? Ma'aha, unta mempunyai kaki yang kuat, wasiqa'uha, mempunyai tempat simpanan air yang dia boleh bertahan lama, hatta talqa, biarkan dia sehingga dia berjumpa sendiri rabbaha, dengan tuan dia. Unta tak boleh ambil, Nabi tidak izinkan. Tapi kambing kena ambil, sebab pada waktu itu dia lemah. Kalau kita tidak ambil ataupun jaga ataupun cari tuan dia, maka serigala akan makan dia. Khalid wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, Al-Jarud bin Mu'alla, Iyad bin Himar, Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis Zaid bin Khalid adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada beliau daripada sanad yang berbeza. Dan hadis Yazid maula al-Munba'ith daripada Zaid bin Khalid adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripadanya min ghairi wajhin, daripada lebih daripada satu sanad. Wal amal, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, rakhasu, mereka telah memberikan kelonggaran fil luqtah, pada untuk mengambil barang yang tercicir, menggunakan barang yang tercicir. Iza, apabila ar-rafaha, telah mengwar-warkan selama setahun. Dalam fiqah dia ada terangkan macam mana nak war-warkan setiap hari pada permulaan, kemudian menjadi mingguan, kemudian menjadi bulanan. Maka itu ada dalam perbahasan fiqah. Falam yajid, maka apabila tidak menjumpai orang yang mengetahuinya, maka boleh untuk dia mengambil manfaat dengannya. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala. Waqala, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, yu'arrifuha, hendaklah dibuat pengumuman sanatan selama setahun. Fa in jaa sahibuha, maka jika telah datang pemiliknya, maka itu adalah miliknya. Wa illa, kalaulah tidak, tasaddaq biha, kena sedekahkan, tak boleh guna. Ini pandangan siapa? Pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, dan ini juga pandangan para ulama Kufah, iaitu Imam Abu Hanifah.
lam yarau, mereka berpandangan, li sahibil luqtah, untuk orang yang menjumpai barang tercicir tadi, tidak boleh untuk dia mengambil manfaat daripadanya apabila dia adalah seorang yang kaya. Maka tak boleh, dia kena sedekahkan. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yantafi'u biha, boleh untuk mengambil manfaat dengannya, wa in kana ghaniya, walaupun dia adalah seorang yang kaya. Kerana sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab telah mendapati pada zaman Nabi satu karung berisi 100 dinar, maka Nabi suruh untuk dia mengumumkan, membuat pengumuman. Kemudian yantafi'u biha, Nabi menyuruh dia untuk mengambil manfaat dengan apa karung tadi. Dan adalah Ubay bin Ka'ab kathiral mal, adalah sahabat yang mempunyai banyak harta, min maya siri ashabin Nabi, antara sahabat Nabi yang kaya. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah memerintahkannya an yu'arrifaha, untuk membuat pengumuman akan karung tersebut. Falam yajid, maka beliau tidak menjumpai man ya'rifuha, orang yang mengetahui tentangnya. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahnya an ya'kulaha, untuk makan dan menggunakannya. Falau kanatil luqtah, kata Imam Tirmizi, kata Imam Syafi'i, maka kalaulah luqtah, lam tahilla, tidak halal kecuali untuk orang yang layak mendapat sedekah. Lam tahilla, nescaya tidak halal juga luqtah untuk Ali bin Abi Talib. Lianna Ali bin Abi Talib, kerana Ali bin Abi Talib pernah menjumpai 1 dinar emas pada zaman Nabi SAW. Fa'arrafahu, maka beliau telah membuat pengumuman. Falam yajid, dan beliau tidak menjumpai orang yang mengetahui tentang dinar tersebut. Fa'amarahu Nabi SAW, maka Nabi telah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggunakannya. Dan adalah Sayyidina Ali yang merupakan keluarga Nabi, tidak boleh makan daripada harta sedekah dan zakat. Wa qad rakhasa, dan sungguh telah memberi kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu, idza kanatil luqtatu, apabila barang yang dijumpai tersebut adalah sedikit, ayyan tafi'a, untuk dia terus mengambil manfaat, wala yu'arrifaha, dan tidak perlu untuk buat pengumuman. Wa qala ba'duhum, sebahagian berkata apabila ianya adalah kurang daripada 1 dinar, maka dia hendaklah buat pengumuman hanya untuk tempoh 1 Jumaat, 1 minggu sahaja. Dan inilah pandangan Imam Ishaq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Riwayat 1359. Nana balik dah? Lama dah balik? Aisyah pun dah balik? Aisyah balik dah? وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني, daripada basuh pinggan tu kesian Umi, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW suila, pernah ditanya, anil luqtah, tentang menjumpai barang yang tercicir. Maka sabda Nabi, arifha, buatlah pengumuman selama 1 tahun. Fa ini turifat, maka jika kamu menjumpai orang yang membuat pengakuan, fa addiha, maka serahkanlahnya. Wa illa, kalaulah tidak, fa'arif, maka buatlah pengumuman, maka ingatlah, kenallah, ifasaha, penutupnya, wa wika'aha, dan pada waktu itu talinya, wa adadaha, dan bilangannya, summa kulha, kemudian makan dan ambillah manfaat. Kenapa perlu ingat tanda-tanda tu? Supaya pada waktu itu boleh tahu, kalaulah pemilik dia datang, pemilik dia sebut tanda, kita tahu dia adalah tuan yang sebenar, tuan yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa in jaa, maka jika telah datang pemiliknya, fa addiha, maka tunaikanlah barang tadi kepada pemiliknya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, gharib daripada sanad ini. Bawa naik atas bising. Kakak-kakak nak belajar. Ataupun bawa masuk bilik tu. Atiyah bawa masuk bilik tu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, asahu syai'in, riwayat yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani tadi, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Rakhasu, mereka telah memberi kelonggaran fil luqtah,
pada menggunakan barang yang telah dijumpai apabila telah dibuat pengumuman selama setahun lalu tidak menjumpai orang yang mengetahui tentangnya, ayyantafi'a biha, boleh untuk mengambil manfaat daripadanya. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Maka pada waktu itu boleh untuk guna akan barang-barang tersebut. Bab yang ke-36 berkenaan tentang wakaf. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang wakaf. Lihat kepada Arafah, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-a'immatus salasa, berkatalah ketiga-tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pada waktu itu innal waqfa, wakaf pada waktu itu adalah sesuatu yang diletakkan di dalam milik Allah. Tak ada siapa milik barang wakaf. Yang ada hanya penjaga sahaja. Sementara Imam Abu Hanifah berkata innal waqfa habsu syai'i ala milkil waqif. Adapun wakaf masih kekal milik tuan dia, cuma manfaat sahaja yang boleh digunakan. Maka ini adalah perbezaan pendapat tentang wakaf. Riwayat 1360. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an ibni Aun an-Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala beliau berkata, asaba Umar bin Khattab telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Maka beliau telah berkata, wahai utusan Allah, asabtu, aku telah mendapat harta di Khaybar, lam usib, yang tidak pernah aku dapat harta seumpamanya, anfas, yang lebih baik di sisiku daripadanya. Fama ta'muruni, para sahabat kalau dia dapat benda yang disuka, dia tanya Nabi untuk kat mana dia patut belanjakan, bukan dia guna untuk dirinya. Fama ta'muruni, maka apakah cadangan Tuhan untukku, kata Umar bin Khattab. Maka sabda Nabi, in syi'ta, jika kamu mahu, habasta, maka tahanlah pada waktu itu tanah tersebut, wa tasaddaqta, dan engkau bersedekahlah pada waktu itu dengan hasil dia. Sedekahkan hasil. Maka sebab itu daripada sini Imam Abu Hanifah kata bahawa barang wakaf masih lagi berada di bawah pemilikan pemilik, namun pada waktu itu manfaatnya pada waktu itu adalah yang dikongsikan dengan orang lain. Fatasaddaqa, maka telah mewakafkan tanah tersebut Umar bin Khattab, annaha, dengan syarat, la yuba'u, tidak boleh dijual tanah tersebut, wala yuhabu, tidak boleh dihadiahkan kepada sesiapa, wala yurasu, tidak boleh diwarisi oleh sesiapa. Tasaddaqa, beliau telah mewakafkan tanah tersebut fil fuqara, untuk kegunaan fakir miskin, wal qurba, untuk ahli keluarga Nabi, wa fir riqab, dan hamba, wa fi sabilillah, dan untuk kegunaan pada jalan Allah, serta wabnis sabil, dan juga untuk para musafir dan para tetamu. La junaha, tidak mengapa dan tidak berdosa, ala man waliyaha, untuk menggunakannya ke atas orang yang menguruskannya, ayyakula, untuk makan, minha, daripada tanah wakaf tersebut, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka tak ada masalah kalaulah pada waktu itu orang yang menguruskan nak menggunakan daripada wakaf dengan cara yang baik. Au yut'ima, ataupun memberi makan, sadiqah, teman, ghaira mutawwal fih, tanpa pada waktu itu dengan niat mengumpulkan ataupun menjual. Qala, maka berkata perawi, aku telah berkata kepada Muhammad bin Sirin, maka berkata Muhammad bin Sirin, ghaira muta'athil mala, perkataan yang sebenar bukan mutamawil tetapi muta'athil, maknanya lebih kurang sama. Apakah muta'athil? Tanpa boleh untuk mengumpulkannya sebagai harta. Dia kena belanjakan, dia tak boleh kumpulkan sebagai harta. Berkata Ibn Aun, maka telah menceritakan hadis ini kepadaku seorang lelaki yang lain, bahawa sesungguhnya beliau pernah terbaca pada satu lembaran kulit yang berwarna merah, ghaira muta'athil mala, tanpa berniat untuk mengumpulkannya sebagai harta. Maka boleh makan, boleh bagi pada orang dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, berkata Ismail, dan aku telah membacanya di sisi Ibnu Ubaidillah bin Umar, maka padanya terdapat ghaira muta'athil mala, bukan mutamawil, muta'athil, tanpa dikumpulkan sebagai harta.
Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, kami tidak mengetahui ada di antara para ulama terdahulu yang di antara mereka terdapat percanggahan pendapat berkenaan boleh untuk mewakafkan tanah dan selainnya. Dan zaman kita, wakaf pada waktu itu telah mula ada kesedaran. Mudah-mudahan dengan wakaf dapat meningkatkan ekonomi umat Islam dengan digunakan untuk mereka yang benar-benar memerlukan. Riwayat 1361. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far anil Ala ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insan, apabila meninggal dunia manusia, terputuslah daripadanya amalannya illa min salas, kecuali daripada 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah yang berterusan. Ini juga bermaksud wakaf. Sedekah yang berterusan diambil manfaat. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang berterusan diambil manfaat dengannya. Wa waladin salih, dan anak salih yang sentiasa mendoakan untuknya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-37, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil ajma', berkenaan tentang binatang. Ajma' maksudnya binatang. An-najurhaha, sesungguhnya kerosakan yang dibawa oleh binatang, jubarun, pada waktu itu adalah hadar. Pada waktu itu tidak ada sebarang tuntutan, tak boleh nak tuntut dengan sesiapa. Riwayat 1000, kita dah baca dah bab ni sebenarnya. Riwayat 1362. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ajma'u, binatang, jurhuha, kerosakan yang dia lakukan. Contohnya, dia ada melanggar kenderaan, ada pada waktu itu mencederakan orang, maka kerosakan yang dilakukan oleh binatang, jubarun, pada waktu itu tiada tuntutan. Tak boleh nak tuntut dengan sesiapa. Lihat kepada Sahara. Wa innama kana jubaran, baris yang kedua daripada bawah. Dan ianya adalah tiada tuntutan idza lam yakun laha, bila binatang tersebut tidak ada yang mengendali dan menjaganya. Sa'iq maksudnya pada waktu itu adalah orang yang mengendalikannya. Tak ada orang yang mengendalikan dia. Maka kalaulah dia melakukan apa-apa kerosakan, maka pada waktu itu ianya adalah jubar, ianya tidak boleh dituntut daripada sesiapa. Wal bi'ru, orang yang mendapat kecelakaan akibat terjatuh dalam perigi, jubarun, pada waktu itu tiada sebarang tuntutan. Wal ma'din, orang yang pada waktu itu terjatuh ke dalam lombong, jubarun, pada waktu itu tiada sebarang tuntutan. Jubar bermaksud maaf. Wa fir rikas, dan di dalam pergi mana tadi? Lama, pergi mana? Shopping ke? Shopping. Abang kata hai semua, Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Okey, pergi mana tadi? Okey, dah nak habis lagi 3 minit dia. Wa fir rikas, dan dalam harta yang digali. Ar-rikas ay al-malul madfun, harta karun dan sebagainya. Maka al-khumsu, kalaulah jumpa sebarang harta, maka kena keluarkan bayaran sebanyak 1/5. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Amr ibn Auf al-Muzani, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Ibn Shihab an Sa'id bin Al-Musayyab wa Abi Salamah bin Abdul Rahman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang seumpamanya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala Malik bin Anas wa tafsiru haditsin Nabi, dan maksud daripada sabdaan Nabi, al-ajma', binatang, jurhuha, kerosakan yang dilakukan olehnya adalah tiada tuntutan. Jubar ay hadar, dimaafkan. Yaqulu, maka jubar bermaksud hadar. Apakah maksud hadar? La diyata, tiada sebarang diat dan tuntutan padanya. Wa makna qawlihi, dan maksud daripada sabdaan Nabi, al-ajma' jurhuha jubar, binatang ternakan, kerosakan yang dilakukan olehnya pada waktu itu dimaafkan. Fassara, telah menafsirkan sebahagian ahli ilmu, lalu mereka berkata, al-ajma'u, ambil dia Aliyah,
Al-ajma'u binatang adalah ada batu adalah binatang yang terlepas daripada tuan dia. Kalaulah ada tuan, maka pada waktu tu ada bayaran dia, ada diat dia. Tapi kalaulah binatang tu terlepas daripada tuan dia, maka tidak ada sesiapa yang boleh menuntut daripada sesiapa. Fama asabat, maka apa yang telah menimpa sewaktu binatang tersebut terlepas, fala ghurma, maka tiada sebarang tuntutan ke atas pemiliknya. Wal ma'din, dan maksud daripada sabdaan Nabi wal ma'dinu jubar, apa yang mendapat kecelakaan di lombong adalah tiada sebarang tuntutan. Yaqulu, kata para ulama, idza tafara, apabila sedang mengorek seseorang ma'dina, lombong, fawaqa'a, lalu terjatuh padanya seorang yang lain, fala ghurma alaih, maka tidak ada sebarang tuntutan ke atasnya. Wa kadzalika, begitu juga dalam permasalahan telaga, apabila telah mengoreknya seseorang lisabili, untuk kegunaan orang awam, kalau terjatuh padanya seorang manusia yang lain, fala ghurma, maka tiada sebarang tuntutan kepada pemiliknya. Wa fir rikas al-khumsu, maka rikas adalah jua harta yang dijumpai daripada harta orang-orang yang terdahulu, min dafnil jahiliyah. Faman wajada, maka barang siapa yang menjumpai harta orang-orang terdahulu, ada, hendaklah dia menunaikan daripada harta tersebut al-khumsa, 1/5 yang diserahkan kepada pemerintah, wa ma baqiya, dan apa yang berbaki daripada itu, fahuwalah, itu adalah miliknya. Bab yang ke-38 berkenaan tentang menghidupkan tanah yang mati. Yang ini kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.